betul. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan usia kita pada hari ini, pada tengah hari ini. Allah masih lagi memberikan kepada kita ruang dan masa agar kita senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat lagi bertaubat kembali kepada Allah atas segala dosa yang dilakukan. Moga-moga Allah menjadikan kita di antara orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan sihat hatinya daripada segala penyakit, dan juga menjadikan iman dan juga Islam itu sebagai tunggak dalam kehidupan. Kita kembali kepada Allah membawa segenap iman dan Islam. Moga-moga menjadi penyelamat bagi kita di alam kubur, seterusnya di alam mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-harian kita, keluarga kita, anak-anak, isteri kita, yang menjadi penghalang daripada kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam rumah, kadang-kadang disebabkan beberapa benda yang remeh. Kalau kita kata keluarga kita orang yang menjaga amal ibadah, ketaatan dan kesalehan, kadang-kadang kita tak perasan ada beberapa perkara dosa yang kita buat dalam rumah. Tuan-tuan, kita kena muhasabah. Kalau kita ni orang yang tidak melakukan dosa besar, bahasanya lah, arti kata kita tak buat benda-benda yang besar, dosa-dosa yang besar secara terang-terang ataupun secara rahsia. Kadang-kadang orang yang tak buat dosa ni secara nampak, secara zahiriah ni, dia buat dosa besar, yang mana dosa tadi dosa yang khafi, benda yang tersembunyi, dosa yang kita tak perasan. Banyak contoh boleh diambil. Antara dosa yang merbahaya dan dosa yang besar yang sering dilakukan oleh umat akhir zaman ini, iaitulah dosa mencobek ataupun dosa mencari akan keaiban satu orang Muslim yang lain, ataupun dosa menyebarkan aib orang lain. Aib ini ialah suatu benda yang menjatuhkan maruah seseorang, yang memalukan seseorang, walaupun keaiban itu memang benar kawan tu buat. Sebab itu di dalam hadis Nabi SAW kata, man tatabba'a aurat akhihi al-muslim tatabba'a Allahu auratahu
Wa man tatabba'a Allahu 'auratahu yafdhahu walau fi jawfi rahlih. Nabi kata, barang siapa yang tatabba' aurata akhih, yang mencari-cari, duk korek-korek, tatabba' aurata akhih, keaiban seorang Islam, seorang saudaranya. Akhih bukan adik-beradik. Kalau Nabi kata man tatabba'a akhih, akhih di sini bermakna saudara Islam. Adik-beradik itu telah lah. Kalau dah adik-beradik lagilah. Tapi yang dimaknakan dengan akhih iaitu saudara Islam. Al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. Yakni bersaudara atas akidah, bersaudara atas agama. Nabi kata man tatabba'a aurata akhihil muslim, barang siapa yang mencari-cari aib, kesalahan apa sahaja yang dilakukan oleh orang Islam yang lain, tatabba'allahu auratah, nescaya Allah akan mencari aibnya pula. Arti kata Allah Subhanahu wa taala takkan menyelindung ataupun takkan selindung aib dah. Orang yang duk cari aib orang lain, kemudian dia cerita pula kepada orang lain, berbahas sama-sama mereka, bincang sama-sama mereka dalam satu geng, satu kelompok, maka Allah sendiri yang akan cari dan juga aib dia tadi ni akan terdedah. Dan kata Nabi SAW, wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdhahu lahu walau fi jawfi rahlih. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala telah pun mencari aibnya, nescaya kata Nabi, Allah akan buka keaiban dia walaupun keaiban tadi berlaku dalam rumahnya. Dia ke, anak dia ke, isteri dia ke, suami dia ke, hal keluarga yang tak sepatutnya, yang tak sepatutnya orang tahu, orang lain boleh tahu. Ni untuk siapa ni? Untuk orang yang suka piduk cerita, piduk korek, piduk tanya, piduk cari aib, masalah orang lain, kesalahan yang orang lain buat. Benda tak ada kaitan dengan kita, tapi kita piduk korek cari bahas. Contoh yang ada duk berlaku. Satu orang perempuan, contohlah, selalu benda ni berlaku di antara perempuan, laki-laki kurang sikit, yang malah ambil pot. Boleh jadi juga kadang-kadang geng lelaki pun boleh tahan kemah juga lah bang. Orang perempuan, contoh, satu orang ni, contoh pun jadi betul lah ni, mai tanya soalan kat saya. Dia tanya, apa hukum bini orang, anak dara orang keluar makan dengan laki-laki yang ajnabi, yang lain. Makna kata bini orang, anak dara ni bukan anak kepada perempuan tu, lain. Makna kata hak laki tu pula kawan laki-laki lah. Dia berkeluar tiga ni, kira tiga sekawan. Seorang jadi bini orang, seorang lagi masih anak dara, seorang lagi anak terona. Pergi makan sana sini, ambil gamak apa segala. Apa hukum bini orang, anak terona orang duk buat kerja lagu tu? Dia tanya saya tanya, apa motif tanya soalan ni kat saya? Kamu ni isteri kepada lelaki tu ke? Mak kepada budak perempuan tu ke? Ataupun kamu ni adik atau kakak kepada perempuan yang bini orang tu? Dia kata, saya tak ada siapa-siapa, saya ni kawan dia. Saya tanya apa hukum?
Tuan-tuan nak berhadapan dengan orang macam ni. Tuan-tuan tahu tak? Saya dapat maklumat, perempuan yang tanya soalan ni kat saya, dia tanya dekat berbelah orang ustaz dah. Gambar yang sama. Duk tanya soalan tu. Dia nak bawa cerita tu pergi kat siapa sebenarnya? Dia nak habaq. Muka tak ada sensor apalah. Nah, tak ada tutup apa, muka memang tunjuk habislah. Dia nak bawa cerita tu kat siapa? Dia nak suruh ustaz sokong dia ke? Ke dia nak saja dia nak bagi puas hati dia, hang marah apa sangat sampai nak cerita aib orang kat dia? Yang dia perbuat 3 orang tu ada kaitan dengan kita tak? Tak ada. Yang kita nak pergi bawa gambar dia pergi cerita, buat video tak apa. Tunjuk ustaz ni tengok video, saya buat siap-siap dah. Tu dia. Gambar video, gambar satu-satu. Jadi tak gaduh selak. Buat video dia selak sendiri. Macam mana ni? Tunjuk gambar saya pun tengok. Apa masalah? Awak yang tunjuk video ni kat saya. Apa ini? Apa tujuan? Ada mudarat yang lebih besar. Apa dia? Ghibah. Duk cerita hai buruk orang. Orang tu tak kena tegur. Nak tegur bukan perlu tanya ustaz. Kamu pun tahu jawapan dia. Duk main tanya kita buat apa? Nasib baik saya tak kenal lelaki tu. Kalau saya kenal lelaki tu, rosak habis persepsi saya pada kawan tadi. Contoh, ini masalah. Lepas tu bawa masuk dalam grup, tanya pula. Kebetulan, isteri bukan kebetulan lah. Takdir Allah, isteri saya ada dalam grup mereka. Dia duk tanya dalam grup pula lah. Soalan tu dah tahu dah jawapan. Saja seronok nak bincang. Nak habaq kata kami baik, geng-geng pakai purdah. Itu masalah juga tak? Allah. Bukan makna tak boleh ambil pot. Ada beberapa tempat yang boleh cerita hai buruk orang. Buka Bidayatul Hidayah. Ada beberapa tempat yang dibenarkan Islam cerita buruk orang. Kita pernah cerita dulu sekali. Antaranya, contoh, ada urusan berkaitan dengan hukum. Hakim, polis. Tarik masuk bilik siasatan. Cik, sila ikut kami ke bilik siasatan sekejap. Tangan jari masuk. Duk soal siasat nak tanya. Cakap elok-elok, cakap betul-betul. Hang cerita yang benar. Siapa dia lagi duk geng hang? Saya tak boleh cerita tuan. Ribah. Boleh ke lagu tu? Kalau saya cerita pasal kawan-kawan saya ni, saya berdosa sama, saya tak mau. Biar saya seorang berdosa sudah. Saya mengaku. Tak, lah ni kawan hang tu pun duk berkelewak di luar, boleh buat macam-macam lagi. Tak boleh tuan. Ni keaiban dia. Mampu. Tu yang duk kena buh dengan polis tu. Lalu dia habang juga. Dan habang kita kena tempat tak? Kena. Ataupun aduan. Pi buat. Saya nak buat aduan tuan. Aduan apa? Tapi saya takut berdosa. Berdosa betul apa? Saya nak cerita pasal masalah jiran saya ni. Tapi saya takut berdosa. Loh. Itu nak ambil buat aduan tentang apa? Saya nak habang lah. Ada masalah. Sikit lah tuan pergi tengok lah. Orang pergi kot tu pula. Polis. Dia tak ada nak pergi serbu lagi tu lah. Dia nak dapat maklumat betul. Baru dia boleh pergi. Ada tempat yang dibenarkan Islam untuk bagi tahu keaiban. Contoh berkaitan dengan masalah hukum. Duk dengan hakim. Cerita hakim. Pasal apa ni? Awak pasal apa? Pasal apa nak bercerai? Contoh. Laki bini kan. Saya ni segan nak abang. Kalau hakim kata, aku tak bagi. Hakim dia takkan bagi. Jatuh talak lagi dia tak dapat. Alasan yang munasabah antara ni. Nak dengar pasal apa yang nak minta fasah? Pasal apa yang nak bagi cerai, talak dan sebagainya? Kena cerita. Laki saya ni kaki pukul ni, kaki saya ni kaki minum arak. Kena cerita habis. Saya tegur, tak mau dengar. Aja duk buat saya. Arak aja nak minum. Contoh. Ada tempat. Ataupun nak menyelamatkan nyawa seseorang. Kita bagi contoh apa dulu. Seorang mak, seorang anak. Anak balik daripada universiti, balik main duduk kampung, kawan dengan kawan-kawan lama. Lepas tu, tengok-tengok budak anak kita tu kawan dengan budak. Budak nakal di kampung. Yang mana budak tu dulu kawan baik dari sekolah. Anak kita ni tak tahu kata budak ni nakal. Mak tekpik ke mak gam ke apa. Contoh.
Kita pun orang mihbab. Yo, masa anak hang duk kawan dengan Leman. Contoh, ada nama Leman kat sini. Hampir tegur anak hang. Sat lagi aku tak tahu lah. Tak ikut mampu Kita pun panggil anak kita mai. Mas. Mak ni sayang kat hang lah nah. Tapi mak ni nak abang sikit lah. Leman hang duk kawan tu. Hang tak balik main sini lama. Mak tahu dia kawan lama hang. Tapi Leman tu dok. Mak jangan cakap itu kawan baik saya. Dok, hang tak kenal Leman tu. Hang baru balik main sini 2-3 hari je. Hang dengar kata mak. Leman tu sekian abang. Pasal apa? Hukum masa abang tu berdosa tak? Tak dosa. Pasal ada keperluan nak cerita buruk tu. Nak selamatkan satu orang, anak kita. Yang jadi dosa, dia pergi habis cerita, besok dia pergi di market, jumpa dengan geng-geng lama-lama dah, dia pergi sembang. Jumpa dengan Cujah, jumpa dengan Cik Teh. Jumpa sama-sama sembang. Cujah lah. Abang kan hang dah. Aku abang dah. Aku abang semua. Leman tu tak boleh pakai. Duk mengata pula tang tu. Tang tu baru dosa. Kerana tak ada keperluan. Yang semalam tak apa. Yang tang tu berdosa. Antaranya yang lain ketika mana pilihan raya. Ni hangat ni kakak pilihan raya ni. Saya tak ada warna tuan-tuan tengok. Saya putih semua. Saya tak ada warna. Orang ustaz warna apa? Saya warna coklat. Betul lah. Dia hitam mana? Guru saya, dia cukup tak bagi saya duduk dalam politik. Dia kata kita ni mengajak yang hak orang ngaji, pilih yang sebenar. Atas ilmu yang dia mengaji. Tapi kalau nak kita tonjolkan, habis. Bukan salah. Tapi sebab dah ada dah guru-guru, orang-orang alim yang duduk dalam bidang politik. Cukup dekat tu. Biar hak mana ada biar tinggal. Biar mereka uruskan. Ni kita pun nak jadi game politik juga. Tak payah. Cukup lah. Banyak ada yang berpecah belah pasal itu. Guru saya pergi amanah. Sebelum dia suruh saya balik mengajar, dia kata, hang balik, jangan duk bawa main benda-benda lagu tu. Balik bawa manhaj ilmu, bukan bawa manhaj politik. Kerana bidang politik dah ada orang alim yang duduk dalam bidang tu, biar mereka selesaikan. Kita nak tarik semua orang kenal Allah, sembahyang dengan betul, faham tentang hati, tu nak kena bawa. Ajak benda yang benar, bawa yang hak, kemudian kita ajak benda tu, orang dengar dan boleh pilih sendiri dengan ilmu yang mereka ada. Saya tanya, nak buat berapa? Hijau ke apa ke, merah, kuning, biru, kelabu asap ke, kelabu anjing. Saya tak ada. Saya tak ada memilih. Pangkah, tang pangkah. Tapi tang cerita tak abang. Nak kempen, maaf. UMNO panggil saya pi, PAH panggil saya pi, PAN panggil saya pi. Adik pi panggil saya tak tahu nak cerita apa lah. Tak kena buat yang Quran. Dia pi semua. Tapi saya pi bukan saya pergi kempen parti, saya pergi baca hadis. Dia kena ada dulu. Dia ada dulu. Dia panggil saya. Tapi hantar surat kat saya. Calon duduk belah. Bang, baby. Saya baca hadis sekarang tu. Tak panggil dah. Dia panggil dia. Saya pergi baca hadis berkaitan dengan kemenangan. Nak dapat kemenangan ni, ahli tu, dia kena buat beberapa perkara daripada ayat Allah. Ada ayat lah. Bawa tu. Saya tak pergi kempen, tak cerita. Tak ada keperluan. Saya buat benda yang boleh mendatangkan manfaat. Itu prinsip yang guru saya bagi. Contoh dekat ingat pilihan raya ni. Berkempen, nak cerita tentang buruk orang lain. Dibenarkan untuk berkempen dan cerita hal orang lain pada satu keadaan sahaja. Ketika mana bermulanya kempen. Sebelum tu macam lah ni tak boleh lah. Macam lah ni tak boleh. Hidup cerita siap dah pasal buruk. Wakil parti ni, parti ni. Oh dia ni, YB ni. Oh jangan pakai. Tak boleh. Berdosa. Tak ada keperluan. Hari ni punya politik semua tak matang. Pasal apa? Ahli tu tak matang. Itu saya berani kata. Saya bukan mana-mana parti. Ahli banyak tak matang kerana kecetekan ilmu yang ada pada mereka. Kalau mereka nak kata, nak maki, nak mengutuk, nak buka cerita aib orang, buka cerita habis pasal aib orang. Macam mana kemenangan nak sampai? Susah. Kadang-kadang perwakilan dia elok. Orang atas elok, hak bawah habis melingkup. Dengan semayang tak jaga. Hari ni. Tapi tang pejuang-pejuang juga. Tak apa, masing-masing ada manhaj, masing-masing ada tujuan. Pejuanglah.
Tapi kadang-kadang kita kena titik berat benda ni. Tang membuka aib satu orang Islam yang lain walaupun pada parti yang lain tidak dibenarkan, bukan pada tempat dah. Yang dibenarkan hanya pada tempat bila? Ketika mana buka waktu kempen. Contoh, bermula waktu kempen, waktu ni sampai waktu habis pilihan raya. Makna kita naik siapa pun tutup buku. Naik siapa pun tutup buku. Kan dah ada siap dah calon sekian. Kemudian kempen. Waktu tu, kalau ada benda-benda yang berat, contoh, calon tu jenis kaki pukul, zalim orang. Jenis apa-apa ajalah, saya tak reti tentang jenis-jenis tu. Tentu ambil kodek sendirilah. Benda yang boleh memudaratkan orang lain. Dan benda tu sahih. Bukan cerita dongeng duk dengar dalam Facebook. Benda tu sahih. Memang dia ni jahat. Tu contoh. Ini kepala gangster ayah anda. Contoh. Baru boleh cerita. Kalau benda tu dengar kabar angin, kalau kita pergi buka, bermakna kita buka keaiban orang lain. Tu jangan. Itu kalau kata habis, siapa pun naik. Habis dekat tu berhenti. Tu ada masa dah. Ataupun dalam satu-satu kes pembunuhan, kita ni tak ada apa-apa kaitan. Tapi kita pernah tengok kawan tu mai duk melegak masuk dalam rumah jiran sebelah rumah apa-apa, kita tengok muka kawan ni macam dalam TV. Suspek sekian-sekian. Kita pun report, "Assalamualaikum tuan, saya nak buat report sikit ni. Kes pembunuhan sekian-sekian, saya dah nampak suspek duk melegak buat ni." Adakah tu dicerita itu adalah orang yang tatabba'a aurat akhi? Tak. Dia orang yang kena pada tempat nak cerita pada waktu tu. Itu kena pada tempat. Kalau tak kena pada tempat, jangan. Contoh, cerita hai anak bini orang. Masalah keluarga orang. Hidup bincang sama-sama. Tak ada apa. Lainlah kalau kita ni ahli persatuan rukun tetangga. Kampung ke taman ke. Bincangkan nak menyelesaikan masalah. Tak apa. Ni bincang tak ada cerita apa. Habis bang tengah jam, sejam. Lepas tu, jom nak balik lah. Bincang tadi macam YB dah. Lepas tu, jom saya nak balik lah. Aku nak masak lelaki aku balik lagi. Pula. Lepas tu bincang banyak-banyak tu buat apa? Buat dosa. Ni orang perempuan kalau ada panas dia pun marah dia. Itu masalah. Orang lelaki pun sama. Kadang-kadang. Tapi tak semua orang lelaki lah minat benda macam ni. Sebab itu Nabi kata, La yastur abdan fid dunya. La yasturu abdan fid dunya. Illa satarahullahu yawmal qiyamah. Tidak ada satu orang hamba yang menutup keaiban hambanya yang lain, menutup keaiban saudaranya yang lain, melainkan Allah akan tutup aibnya di akhirat besok. Allah tutup aib dia di akhirat besok. Dia kena jaga yang ni. Sama juga dalam hal kekeluargaan. Kita suami adalah keaiban isteri, kita isteri ada keaiban suami. Hidup cerita habis ke adik-adik-beradik. Dosa. Tahu tak abai pak hang. Ni bukan kau anak abang, kau memang saja anak abang hang ni. Tak boleh. Isteri yang baik yang menutup keaiban suaminya. Suami yang saleh misali dialah yang menutup keaiban dan kekurangan isterinya. Suami isteri itu melengkapi. Bukan saling buruk-memburuk. Andai benda itu berlaku, mohon maaflah kepada Allah, minta maaflah kepada tuan badan. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Selesai sesama keluarga. Sama-sama makna kata sama suami isteri, jangan babi dengan orang lain. Kerana apa? Kerana itu tidak akan membuahkan hasil yang baik, bahkan akan memperburukkan keadaan. Yang kedua, kita buka pekung di dada, kita buka cerita orang, kita macam buka keaiban kita sendiri. Orang tengok dia ni, jangan bagi nampak aib kita kat dia. Sekejap lagi kalau aib orang pun dia cerita, aib kita pun dia cerita ke orang. Orang lagi tak mau kawan dengan kita dah. Itu masalah. Dan satu lagi benda yang sangat-sangat bahaya, orang yang mula-mula buka, cari, korek cerita pasal orang yang lain, kemudian orang tu dah berhenti dah. Kita tu dah berhenti dah cerita pasal orang tu. Tapi cerita pasal kawan tadi masih lagi berjalan, tak berhenti. Man sanna sunnatan sayyi'atan fil Islam. Barang siapa yang melakukan satu perkara
suatu perkara perbuatan yang jahat di dalam agama ini ataupun dalam hal kehidupan dia. Kata Nabi SAW, fa'amila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wala yanqus min awzarihim syai'. Bila mana kawan tu buat contoh macam tadi, dia yang mula-mula create benda tu, create cerita tu, dia yang mula korek, yang mula cari berita pasal satu orang, Datuk ke YB ke Tan Sri ke Tun ke apa ke, tak kira lah, ustaz ke Tok Syekh mana ke, dia yang mula buka cerita tu, kemudian dia sebarkan, lepas tu dia pun diam, makna kata dia tak cerita dah. Dan kata Nabi SAW, fa'amila biha ba'daha. Kemudian fa'amila biha ba'dahu. Kemudian orang setelahnya, makna kata orang yang dapat berita daripada dia, sebarkan berita tu pula. Dan berita itu berjalan. Itu dipanggil dosa jariyah. Kata Nabi SAW, kutiba alaihi mithlu wizri min amalin biha. Man amila biha. Allah tuliskan baginya dosa bagi sesiapa yang melakukan perbuatan tadi. Dia pun dapat. Wala yanqus min awzarihim syai'. Dan kata Nabi SAW, dituliskan baginya dosa sesiapa pun yang beramal tanpa berkurang dengan satu dosa satu pun. Sikit pun tak kurang. Contoh, kita buah mula. Dengan kita, orang lain lah. A lah. A ni mula-mula sekali contoh. Kemudian B sambung, C sambung. A berhenti dah sebab. Tapi diteruskan oleh legasi dia. Legasi dia. B, C, D, semua dapat dosa. Tapi semua yang dapat dosa ni, dapat kat dia sama. Bertambah-tambah tak berhenti. Jangan. Itu bahaya. Tambah-tambah lah ni zaman Facebook. Facebook ni cepat lah. Kena gaya TikTok, zaman TikTok, Facebook, Instagram, Twitter pun tenggelam sikit dah. Kena gaya cerita tajuk syok, meletup viral. Yang kita nama viral ni lah benda yang membinasakan orang, benda yang menjahanamkan umat Islam. Agama lain biar-biar lah, dia pun tak ada benda ni. Kita ada. Tapi orang kita lah yang paling dahsyat sekali. Itu kita kena hati-hati dalam perkara ni. Sebab apa? Sebab Nabi SAW adalah satu orang manusia yang sangat menutup keaiban orang lain. Nabi. Melainkan pada waktu-waktu ketika yang memerlukan, maka dibenarkan dalam syarak. Seperti yang kita ceritakan tadi. Tapi kalau pada waktu yang tidak ada keperluan apa-apa, maka diam itu lebih baik. Maka Nabi kata, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa fi riwayah aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik, tuturkan yang elok-elok, ataupun dia diam, jangan bercakap apa. Itu cara dan bagaimana seorang Islam melakukan ataupun buat di atas dunia ni selayaknya. Jaga hak itu. Tutup keaiban orang Islam yang lain. Walaupun musuh kita. Walaupun orang yang kita benci. Melainkan, contoh. Dalam Quran kan banyak cerita. Tentang dosa-dosa umat terdahulu. Menjadi pengajaran ibrah. Disebutkan bahawa contoh, kita kalau nak bawa satu cerita kepada orang lain, jangan nyatakan nama. Macam saya sebut tadi. Saya tak sebut nama Mak Long yang main cerita kat saya. Saya tak bang dia duduk mana, walaupun saya kenal. Tak bang. Itu cerita dia untuk apa? Untuk ibrah, pengajaran. Itu boleh. Adik, Maisat, ni abah nak cerita. Dia bertemu abang lah, nama apa? Abah dah kata orang kawan dulu. Contoh. Kawan abah ni, dah cerita ni. Jangan buat macam kawan abah tu. Tu cerita untuk bagi ibrah dan pengajaran. Itu dia benarkan. Tak masalah.
Untuk bagi contoh untuk mendapatkan kebaikan. Tapi kalau nama tu, kena ada Pakcik Lee. Contoh, kalau ada nama Pakcik Lee tak tahulah kan. Tu Pakcik Lee hujung kampung tu, kena tak? Tentera. Dia ni, kerana jangan duduk kawan lah dah. Jangan aib. Benda tu tak ada keperluan pun. Pakcik Lee tu pun tak nak menyemang anak kita. Kalau nak pergi pengajaran, benda yang boleh menutup aib dia, tutup. Ada seorang balong ni dalam kampung. Nama ayah tak mau abang lah. Tapi jangan buat lagu tu. Sekian contoh. Yang tadi, kawan. Anak kita berkawan dengan Leman tu. Maka habak, Leman tu jangan berkawan dengan dia. Ni Pakcik Lee tu main dengan kawan dengan budak kita, anak kita pun tak. Jadi jangan nyatakan nama. Tu faham, situasi tu berbeza. Hak tadi berkawan, hak ni tak berkawan. Makna kita tak rapid, tak kenal pun. Ni pihak habak nama. Daripada tak kenal jadi kenal. Anak kita pula tak apa cerdik, dia duduk tanya, mana ada Pakcik Lee, mana Pakcik Lee? Nak tengok juga muka. Tu dia. Jangan. Tak ada cara tu. Nak cerita, ambil ibrah, cerita tapi jangan sebut nama kawan tu kerana tak ada kaitan dengan anak kita. Cerita tu boleh ambil pengajaran, tapi tuan tubuh badan tu tak ada kaitan dengan anak kita, maka jangan cerita. Tapi kalau ada kaitan macam tadi, Leman dengan anak kita, cerita. Leman tu sekian. Cerita begitulah. Pasal anak kita tak tahu. Lagi anak kita tu tanya-tanya pula kalau kita tak habaq nama. Kawan cek mana tu? Tu kena habaq nama. Itu dia menakkan Islam. Tapi cerita dah habis tang tu, habis selesai. Jangan duk buka dah cerita dengan orang lain pula. Aku habaq dah kat anak aku pasal Leman tu. Tahu tak? Leman tu baru ni ada cerita baru pula. Ngutuk tang tu pula. Wasak. Walaupun benda tu benar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, walaupun benda tu betul dia buat. Nabi kata, walaupun benda tu betul dia buat, sekalipun tak boleh cerita buruk dia kepada orang lain. Tak boleh. Pasal apa? Tu dosa diri dia. Macam tadi lah, kak 3 orang tu. 2 orang, seorang bini orang, seorang anak dara orang, seorang lagi jantan mana tak? Pergi keluar makan. Tu dosa mereka. Yang jadi masalah lah ni, hampir bawa cerita gamak tu, hang hebohkan dalam grup. Tanya habis ke orang, daripada orang tak tahu sampai tahu. Berat. Dosa sendiri sebab itu. Dosa yang berlaku di dalam satu kawasan, makna kata benda tu berlaku dalam rumah. Orang tak tahu. Dosa tu tak ditanggung oleh pemerintah. Satu orang laki-laki pergi beli arak balik minum dalam rumah dah. Pemerintah tak berdosa. Pak didik anak elok dah. Anak pergi beli arak minum di dalam rumah sewa. Contoh. Pak tak berdosa ada di rumah tu. Aku ajak dah. Hang yang buat, hang pilih, hang tanggung sendiri. Islam lagu tu. Laha ma kasabatu alaiha maktasabat. Dia tak ada kaitan. Melainkan benda tu terang. Ayah saya pernah jadi ketua kampung di Sembawang Perak dulu. 3-4 tahun juga. Tahun boiler saya tak ingat lah. Ada satu rumah. Jantan betina dah gelak masuk, tak mandi. Masuk keluar ni, bertukar-tukar, bersedih ganti. Allah, tuan muda lagi perempuan. Masalahnya rumah tu, rumah sekian-sekian. Ada tuan rumah. Masalahnya jantan betina dah gelak masuk. Dan orang kampung ni pelik. Rumah ni bukan sekian-sekian punya orang. Tapi siapa yang bertukar-tukar orang siang malam pagi petang duk masuk keluar ni? Lama-lama tak tahan buat report kat ayah saya. Abang, ayah saya pergi terus ketua kampung. Benda tu terang. Cerita dia, bila bibi rupanya dia ni ada anak perempuan. 2-3 orang. Tapi dia benak budak-budak lelaki ni main duk tidur di rumah dia. Main masuk duk tidur dalam rumah. Dia tak mau cerita banyak lah. Tidur tak mana buat. Rumah kayu kecil je. Nak tidur mana-mana. Hampa masuk tak ada keperluan lain. Tak ada rumah lain dah nak tidur. Nak main tidur rumah girlfriend juga. Tu terang. Terang lain cerita. Pasal orang nampak. Tanya awak bermain masuk anak dara dah. Lah rumah dia anak dara semua. Hak jantan duk keluar masuk tak berhenti. Dia duk seorang-seorang. Jadi pelik. Benda tu jadi orang kampung jadi macam awak jadi lagu ni. Hampa buat maksiat dalam rumah. Lagu tu. Contoh apa betul benda jadi. Maka benda tu perlu ditegah. Turun, tegah. Kalau benda tu duduk di mana tempat orang pun tak tahu, dosa sendiri, jangan pi korek.
Contoh, mohon maaf nah, hotel. Kalau orang buat aduan tak apa. Tak ada orang buat aduan. Kita yang masuk dengan squad, kita masuk duduk pintu seorang-seorang. Apa dia hang ni? Tak boleh tu. Itu tatabba' aurat akhi. Tu tatabba'. Duk cari-cari. Tu dipanggil tatabba', cari-cari keaiban orang. Yang orang buat dosa tu dia tanggung dengan Tuhan. Kita pergi duk cari tu dosa kita pula. Melainkan kalau orang buat aduan. Contoh, pihak hotel minta kawan tu main minta kati king ke kati queen ke bilik kan. Lepas tu minta kad kahwin ada. Oh kad kahwin kami tak bawa. Minta maaf lah. Okey tak apa bagi bilik. Lepas tu pihak hotel sendiri yang report. Jabat agama, tolong cek bilik 1417 contoh. Kan? Ni jadi kami minta kad pengesahan kahwin dia tak bagi. Kami takutlah. Minta cek. Tak apa. Benda tu ada aduan kepada pihak berkuasa. Ni kita bukan siapa pergi duduk pintu bilik. Tak boleh. Tak boleh. Tang maksud dia dengan Allah Ta'ala. Tang kita cari tu dosa kita dengan Allah pula. Cari tu tak boleh. Man tatabba' tu cari-cari je tu. Kalau ada aduan tu lain cerita. Tak ada aduan. Kalau orang buat aduan. Minta orang buat aduan. Orang buat aduan tu ramai tengok saat ni tak tahan dah ni. Hotel ni kerap sangat. Pekerja orang tak tahan dah. Mungkin telefon saat. Dia turun pergi. Tak apa. Ni tak ada siapa report kita yang masuk duduk cari. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Menimbulkan keaiban. Orang lah pula kalau tengok ramai-ramai. Kat telefon. Zoom. Tengok muka. Wih. Viral masuk Facebook. Yang tengok muka ustaz. Mampu. Rosak habis keluarga dah. Maruah jatuh. Tercalak. Hancur habis. Benda tu bermain beberapa minggu. Beberapa bulan. Maruah ustaz tu tercalak sampai mati. Contoh. Kalau ustaz. Kalau YB datuk tak kira. Maka pada waktu tu dosa berjalan kepada kita. Sampailah berita tu berhenti. Tapi banyak mana dosa kita nak tanggung. Kemah sangat nak dosa. Kita nak tanggung dosa banyak-banyak. Ini masalah. Benda ni kalau bercakap banyak. Kita mau buat live ni. Kok dah berasa. Itu masalah. Tapi wajib menyampai juga. Bukan kita nak kata kita perfect dah. Kita pun ada kadang tersilap kata. Tapi perkataan ini memperingati diri sendiri. Dan peringati untuk orang lain sama. Ambil bawa pesan pada anak-anak isteri yang berada di rumah. Jangan buat dosa ni. Kenapa pesan? Saat lagi ikut kita duduk di rumah, anak-anak kita tak pernah habang, kita duduk tanggung dosa anak-anak pula. Pasal kita tak pernah didik. Kalau pernah didik tu lain cerita. Kita tak pernah habang, tak pernah pesan. Jangan duduk kalut dengan hal orang, jangan duduk kalut hai apa aib orang, dosa orang. Ni jangan. Buat hal sendiri sudah. Jangan duduk semak benda-benda aib orang ni. Ingat saya pesan apa itu? Kalau nak share juga dalam Facebook tu, share privacy. Private share. Aku seorang aja boleh tengok. Only me can see. Cukup. Nak share sangat share. Aku bila-bila nak baca tengok. Tak apa. Tapi jangan duk sebak. Jangan. Benda dah cerita. Contoh minta maaf lah. Kes Najib. Benda dah settle dah. Masuk belakang dah. Cukup. Jangan duk pergi panjang-panjang duk mengejek-ngejek duk cerita. Yang ni pun tertebak juga. Masuk ribah. Ribah kes Najib ni panjang ni. Ramai orang berdosa ni. Separuh Malaysia berdosa kes Najib ni. Tak boleh nafi tu. Tak ada keperluan nak bicara cerita tak habis-habis. Berhenti je. Berhenti. Benda dah selesai dah. Kawan pun dah dapat dah habuan dah. Cukup. Tang kita nak buat dosa kepada Allah. Nak dapat habuan ke akhirat pula. Allah. Jangan. Ni satu Malaysia dah berdosa ni tuan-tuan. Sebab apa? Duk ribah cerita. Tak ada keperluan duk cerita tak habis. Komen di kedai kopi, komen dalam grup Facebook, dalam grup WhatsApp, dalam Instagram, dalam TikTok lagi buat video lah. Allah Rabbi. Tak payah duk bahas. Benda dah settle, selesai. Jangan kita pula duduk panjang-panjang duk buat dosa atas diri kita sendiri. Lepas tu orang duk share, kita dapat dosa free pasal orang duk share apa yang kita baca, apa yang kita cerita, apa yang kita buat video, apa yang kita sebar. Jangan. Penulisan kita tu kena hati-hati. Allahu Akbar. Benda tu kita kena jaga pada akhir zaman. Jangan sampai nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala bawa main satu dosa yang kita tak sangka. Dosa ni saya tak pernah buat. Memang hang tak pernah buat. Tapi dosa ni berasal daripada hang. Mampu. Sedangkan Allah kata, wa fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ummuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah.
Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Orang yang berat timbangan amalan baiknya, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang dia suka. Dan barang siapa yang ringan timbangan amalan baik, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Apa maksud ringan timbangan amalan baik? Bukan dia tak ada amalan baik, tapi ringan timbangan amalan baik disebabkan, contoh, timbangan amalan baik ada ni, amalan baik ni ada 2 gunung besar ni. Tiba-tiba letak di atas mizan. Oh, berat. Hak baik berat ni. Oi, ahli syurga, tengok-tengok Tuhan buat main dosa 1 talam. Mana berat lagi? Bila ambil 1 talam ni letak dekat tempat dosa, terus hak dosa jadi berat, hak yang ibadat yang nampak banyak tadi jadi ringan. Tu dipanggil wa amma man khaffat mawazinuh, ringan timbangan amalan dia. Bukan kata tak ada, tapi disebabkan dosa yang banyak. Pasal apa? Dosa tadi, dosa jariah dia panggil. Bukan sedekah jariah, bukan amal jariah saja. Dosa jariah apa ada? Dosa yang berjalan, dosa ada tak mandi. Dia kena jaga-jaga. Tak maulah nanti balik duk tanggung dosa orang yang mana kita tak buat. Kita buat sekali je, tapi bertali-tali. Antaranya satu lagi, mohon maaf saya nak sebut, dosa ketika mana keluarga bergaduh, pak menakan bergaduh, sabit dengan anak menakan, turun kepada cucu menakan, turun kepada piuk menakan, habis sederak keluarga. Tak mengaku adik-beradik. Ini lagi berat, tuan-tuan. Ini berlaku. Allah. Ni pun dosa jariah juga ni. Kita yang mulakan peperangan, kita yang mulakan pergaduhan, kita yang mulakan perpecahan. Sambung pada anak cucu. Orang tua dulu kata adik-beradik lama-lama nak pergi ke mana, cari bulu ayam, akhirnya bercantum jua, sembang. Orang hari ni tak bergaduh macam tu, tuan-tuan. Kalau dia berkelahi bergaduh, payah nak sambung dah. Tu hakikat hari ni. Kalau yang bersambung tu okeylah, tapi orang Melayu ni payah sikitlah. Dia tak macam orang Arab. Orang Melayu ni kalau bergaduh boleh 30-40 tahun. Mati dah tok menakan tu. Gaduh daripada zaman tok menakan. Lah sampai piuk dah. Boleh bergaduh lagi. Kih apa? Kih ayam. Nah, bobok nak beli ayam. Murung bila. Apa-apa saja lah kih. Kalau kih tanah, kih harta, warisan pusaka Allah. Kita tak mau nak berbaik. Kalau ada satu orang nak berbaik tu tak apa dah. Ni masalah dua-dua duk. Kok berbaik kah? Tak mau nak berbaik juga. Itu jadi masalah. Tu dia panggil dosa jariah. Kita tak tenang lah dalam kubur kalau anak-anak kita, cucu kita, cicit kita duk panggil lagu tu. Rendam ego tu daripada nak merana dalam kubur besok. Lama lagi nak duduk dalam kubur kalau mati cik. Sampai kiamat tu. Berapa ratus tahun lagi tak tahu. Sanggup ke? Bukan ada siang malam dalam alam barzah. Tak ada. Allah Rabbi. Kena fikir bagi habis. Nak buat benda apa pun kena fikir bagi habis. Jangan ikut nafsu, jangan ikut hawa. Nanti rosak dan binasa. Wallahu a'lam bishawab. Hadza billahi taufiq. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته